Okey, kelas dengar tak suara saya? Dengar. Kelas dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Suara, aduh ya Allah. Ini betul-betul. Suara siapa yang puan tak dengar tu? Steve, you boleh dengar suara I jelas tak? Boleh lah. I rasa dia dah mute itu speaker. Jadi dia tak dengar suara kita. Cuba call dia. Dia kena salah satu je, bukan dua-dua kan. Kita tak perasan aku. Mungkin dia tutup dua speaker. Yelah tu. Mungkin. Suhada. Ya. Suhada. Ya. I dengar you. You call lah dia. You explain kat dia. I rasa dia tutup dua speaker tu sebab dia tak dengar suara kita. Dia punya line tak okey. I WhatsApp dia baca. Tapi dia masuk satu je ni. Dia tak masuk dua. Satu lagi dia tak dengar kot. You faham tak maksud I? Tadi dia masuk satu phone, satu PC. Sekarang ni phone dia keluar. Ya. Kenapa dia kena masuk dua Sebab dekat PC dia tak boleh dengar suara kita. Pula. So dia tengah masuk ni kejap Alright. Dia dah masuk. Puan? Saya? Salah yang PC punya suara tu Puan mute. Lepas tu dekat speaker bawah tu pun Puan disable kan, mute kan? Ya, saya dah buat. Okey, sekarang ni saya sekarang ni saya Okey. Okey, boleh tak ni? Okey, baru Boleh lah. Puan. Aduh, hai. Peliknya dah ni Beli baru puan. Tak, hari Letak jauh sikit tak apa. Hari tu okey je. Hari ni dia sakit. Kenapa? Tak, sejak saya dah buat speaker dah kuat dah ni. Speaker saya dah tutup. Okey. Boleh? Boleh Puan. Clear. Okey. Buang masanya okey. So saya share dekat sini. Okey, baru start ya. Okey ya. Okey, sekarang ni Puan, saya tak explain lagi kat diorang yang hari ni nak buat kelas separuh sahaja. Okey, tak apa. Hari ni saya nak buat satu-satu dulu. Okey, saya pun seminggu dua ni memang seriously memang saya dah tahap penat sangat dah. Sebab nak ada MQA. Jadi macam faham je lah keadaan tu. Penat buat dokumen ya sikit. Okey, tak apa. So hari ni saya buat tak apa. Saya akan buat cover 3-4 jam pun tak apa. You all boleh tak apa 3 jam je saya cover. Tak ada masalah pun. Hari ni saya nak settle dulu berkenaan dengan normal distribution dulu. Iaitu kita fokus kepada menjawab praktikal 6 dulu. Okay, lepas tu hari Rabu saya akan buat properly nota yang buat hipotesis punya, sebab nak terang dalam masa 3 jam 2 benda ni saya sendiri pun rasa macam lelah sangat. Takut nanti orang tak faham. Jadi kita akan buat normal distribution dulu, sebab normal distribution ni dia mudah saja. Nanti kita akan panjangkan, saya tak kisah pun. Nanti apa-apa saya akan habiskan yang hari Rabu ni
berkenaan dengan test hipotesis. So test hipotesis tu banyak sangat saya tengok. Ada yang macam soalan tu akan confuse sebab pertama sekali nak fahamkan cara baca jadual tu nanti, especially nilai genting tu sebab dia gunakan jadual Z yang ni. Jadual Z yang ni rasa macam orang akan susah nak faham sebab dia gunakan table Z jenis yang kurang daripada. Kalau guna jadual Z yang saya biasa guna, student boleh directly ambil nilai Z tu. Jadi macam saya nak asingkan dululah. Convocation yang tu tak dengan kita, rasanya boleh kot tukar method dekat reference table tu. Tak apa ke? Tak apa, janji dia punya value sama. Dah takut nanti diberi dalam soalan tu nanti diberi table awak tu. Kita Tak refer apalah. table. Table apa yang lain? Dah dia table Z ada jenis lain, ada satu lagi. T distribution. Dah bukan T, dia jadual Z tapi cara penggunaan dia value dia buat macam Z kurang daripada. Nanti saya tunjuklah yang sebab saya ajar ni yang guna Z yang tu. Yang ditunjukkan oleh doktor lah. Jawapan sama tapi cara baca sedikit beza. Okay. Oh, maksudnya cumulative punya ke? Bukan, normal. Tak Normal apa, distribution. kita tengok. Okay. So hari ni tak start lagi kan? Tak tu kan? Okay, tak apa. Hari Rabu pun tak apalah. Saya akan bagi note, saya bagi jawapan semualah. Senang cerita yang pasal hipotesis tu. Okay, so sekarang ni kita buat normal distribution. Okay, normal distribution, saya ni ajar yang directly soalan tutorial lah, dan saya akan sharekan sedikit beberapa contoh latihan. Okay, so normal distribution ni kita tahu ialah satu taburan di mana kalau kita tulis X taburan normal, dia akan ada nilai mean dan juga dia akan ada nilai sisihan piawai. So biasa taburan normal kalau soalan binomial tak payah saya cerita balik lah. Dia ada ciri parameter dia, Poisson, dan bila normal, X taburan normal, maklumat yang perlu ada ialah di mana dia ada mean dan juga sisihan piawai. Okey. Taburan normal biasanya dia bentuk bell shape ataupun bentuk lebih kurang bentuk loceng lah. Di mana dia akan bila kita nak buat satu research ke data kita tu dia mesti bersifat normal. Normal tu maksudnya data kita cantik sahaja. Okey, ini bentuk normal. Cantik dah ni Di mana tengah-tengah ini adalah simetrinya adalah kosong nilai dia. Okey. Dan biasanya nilai di sini biasa mean adalah sama dengan nilai mod dan dia akan sama dengan nilai median. Biasanya ini dah sifat taburan normal. Jadi dalam soalan praktikal, dia minta kita mencari probability, iaitu kawasan-kawasan probability sama ada sebelum balik probability di mana kalau kita lorikkan semua sekali probabilitinya adalah 100%. Kalau separuh saja dilorik dia adalah 0.5. Yang ini adalah 0.5. Ini kalau secara logik lah. So ini adalah nilai probability dia adalah 0.5. Yang ni nilai probabilitinya adalah 0.5. Okay. So ini nilai dia 0.5. So kita tengok dekat sini kalau kita lorikkan semua atau keseluruhan dia akan dapat 1. Okay. Jadi soalan akan ada berbagai bentuk. Directly lah dia suruh cari probability kawasan-kawasan tersebut. Okay. Di mana dia mungkin ada gambar rajah bentuk macam ni nanti. Okay. Mungkin dia minta kita cari probability kawasan ni. Nanti akan ada lah value kat sini. Kawasan ini tengah ni adalah kosong. Ini adalah kawasan positif. Yang ini adalah kawasan negatif. Okay. So nanti kita akan tengoklah cara nak lukis ni dia depend pada soalan lah nanti. Saya nak tunjukkan bentuk je. Ada soalan maybe disuruh cari probability kawasan macam ni.
Okey. Nak cari kawasan lorik kawasan ni. Okey. Ada bentuk soalan dia nak minta kita cari bentuk probability duduk tengah-tengah ni. Okey, saya direct terus pada ni supaya direct terus pada tutorial sebab nak fokus kan sebab nak kasih faham dulu. Okey. Okey. So ni nanti dia akan ada value lah, nanti kita tentukan soalan tu value macam mana. Okey. Ada yang macam nak bentuk macam ni. Cari kawasan probability ni berapa. Okey. Dan ada juga bentuk nak cari probability kawasan ni. Okey. So bentuk macam ni. Okey. So jadi secara logik kalau sebelah sini kawasan dia 0.5, jadi kawasan lorik ni kan kecil, jadi dia akan dapat kurang pada 0.5 lah. Tapi semua bentuk-bentuk ni kita akan dapat melalui jadual. Dalam jadual. Jadi jadual yang kita guna, okey, jadual yang kita guna ialah jadual ni. Yang ni lah. Okey. Jadual yang ni. Okey. Jadual yang ni. Okey. Okey, jadual ni kalau tengok, okey, dia ada dua bahagian. Yang saya cakap ni lah. Okey. Maybe tengok pada keadaan kalau nilai Z yang kita dapat negatif, maka kita akan baca yang nilai Z ni adalah negatif. Yang ni negatif. Dan jika nilai kita dapat dalam selepas kita buat penyelesaian nanti sikit, kalau nilai Z itu adalah positif, maka kita akan guna jadual yang ni lah, jadual Z yang positif ni, di mana nilai-nilai ni semua adalah nilai yang positif. Okey. Jadi maksud saya tadi ialah dalam jadual ini dia memberikan maklumat area left of the Z score. Okey. Bermaksud kalau jalan penyelesaian kita nanti lepas buat transformasi value kepada Z score nanti, maka kalau maksud nilai left to Z score, maksudnya nanti dia akan jadi macam ni. Maksudnya dalam jadual ini dia bagikan maklumat di sini. Ini probability yang dia bagi dalam jadual. Contoh sini saya letak sini negatif 1.7. Okey. Jadi table ini memberikan probability di mana kurang daripada negatif 1.7. Jadi kita akan baca 1.7, maka jawapan dekat sini kita carilah 1.7. Belakang ni kosong. So jawapan di sini ialah 0.4457. So ini kawasan ini jumlahnya ialah 0.4457. Itu maksud dia. Okey. Okey, ada setengah table yang saya cakap tadi, di mana dia cuma bagi table yang separuh sahaja. Di mana kita akan baca kurang daripada yang macam ni, takut confuse kan. Okey, yang ni yang satu lagi table dia macam dia tak bagi nilai ni, dia bagi macam nilai di sini saja kurang, tapi dia buat separuh, dia tak terlibatkan kawasan ni. Tu yang maksud saya tadi. Jadi yang ni saya tak ajarlah, sampai hipotesis saya refer kepada nilai Z score ni lah. Saya refer di sini sebab kita ikutlah apa yang doktor cakap, dia guna table ni lah. Takut nanti confuse kan. Jadi saya akan ajar guna table ni lah. Okay. So cara baca di sini ialah 0.4457, nilai value yang kurang daripada negatif 1.7, dan jika skor yang kita kira adalah negatif 1.7. Tetapi yang bahagian bawah ni pula ialah positif. Di mana positif pula dia still sama nilai Z score. Abaikan dulu maksud apa benda Puan Anissa cakap Z score tu apa benda, biar dulu. Yang beritahu di sini ialah bila kita dah buat proses nanti, bila kita dapat nilai Z kita tu positif, kita kena baca jadual yang positif, dan dia maksudnya di sini. Positif tu kalau macam saya cakap tadi, bila kita lukis tabula normal, tengah ni adalah kosong. Okay. So ini kawasan positif. So ini kawasan negatif.
Okey. Kalau misal kata, saya kata carikan probability Z kurang daripada 2. Okey, kurang daripada 2. Maksudnya sini kosong. Okey, andailah ini 1, ini 2. So saya lorekkan. Okey, so inilah kawasan yang kita nak. Ini maksud dia. Bermakna tabel ini memberikan kawasan ini memberikan probability kurang daripada 2 dan sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sebab itulah nilai yang kita dapat semua figure-figure ni boleh dikatakan akan lebih pada 0.5 sebab di sini memang dah jadi 0.5. Dia dah memang full. Belah kiri tu dah full kita lorekkan. Jadi automatic probability ni akan lebih besar pada 0.5. Cuma kita tengok sini kita akan baca teruslah kurang daripada 2. So kita cari 2 dekat sinilah 2. So 2 dia 2.0 saja. So jawapan di sini ialah 0.97725. So kawasan ini keseluruhannya ialah bernilai 0.97725. So kita akan tengok jadual ini, maksudnya lah kalau you all dapat selepas proses transformasi tu, kalau negatif you all baca negatif, tapi negatif dia maknanya belah kiri, belah kiri dan habis. Tapi kalau nilai kamu dapat positif, maksudnya baca left of the score tapi sampai habis, sampai ke hujung sekali. Okay. Begitu juga, tapi kadang-kadang ada juga saya buat bentuk tadi macam ni. Tu saya kata, kalau masa kata ada probability macam ni, dia minta macam ni. Okay. Ini gambar rajah dia. Okay. Katakanlah saya letak sini 2, ini 2, yang sini adalah kosong. Okay. Ini adalah kosong, tengah-tengah ni kosong. Katakanlah saya letak sini negatif 1. Jadi kawasan loreknya adalah di sini. Okey. Jadi kalau ikutkan dia ada 2 kawasan yang tak berlorek. Nak fahamkan konsep kan. Jadi kita tak boleh ambil direct kepada tabel ini. Maka ini gambar rajah ini bermaksud probability. Ini cara tulis dia lah. Iaitu ni Z tengah-tengah. Ini cara tulis dia. Di mana kawasan lorek ini adalah kurang pada 2 tapi besar pada negatif 1. Okay, so bila kita dah buat proses transformasi tu ni, inilah gambar rajah dia. And then kita nak cari kawasan ni macam mana? Tengok betul-betul. Kawasan ini diperolehi dengan mengambil rumus probability Z kurang pada 2 tolak probability Z kurang negatif 1. So daripada kawasan negatif 2 ke bawah habis ni, tolak yang kurang daripada 1. Semua benda ni ada dalam jadual. Jadi kurang pada 2, tadi kita akan dapat 0.97725 tolak kurang daripada negatif 1. Kurang dari negatif 1. Ini kamu dapat negatif. Jangan ambil yang ni. Ambil yang negatif 1 dekat atas ni. Negatif 1 dekat atas ni iaitu 0.15866. 0.5866. Kamu tolakkan, barulah dapat jawapan probability kawasan tersebut. Jadi dapat negatif 2 ni nanti saya ajarlah. Saya cuma nak terangkan cara penggunaan jadual taburan Z nak cari probability. Ada pelbagai bentuk. Okey. So ada yang nak tanya tak? Setakat ini, yang lain abaikan dulu. Setakat yang saya terang ni probability ni. Faham pun. Yang lain? Yang lain senyap.
Kalau yang normal distribution ni, dia punya sama dengan tu tak apa kan sebab dia one value kan. Sama dengan biasanya kita ambil kurang. Dia tak kisah kan? Tak kisah. Kurang, ambil kurang. Dia tak ada sama dengan. Dia tak ada exactly. So kita gantikan sama dengan tu jadikan sebagai kurang. Sebab tak ada soalan yang dalam normal dia tanya exactly. Okay? Boleh? Okay, Boleh. Okay. Lepas tu kita buat teruslah direct to the point. Apa benda yang saya sebut tadi, okay, kita tengok pada saya tengok pada sekejap standard okay, exercise okay, tak. Okay, tak apa, saya bagi satu contoh and then nanti saya akan bagi jawapan. At least kamu kena buat dulu baru boleh faham. Okay, kena buat juga. Okay, sikit-sikit kena buat juga Okay, macam ni Okay, jadi kita tadi tak ada. Sekejap Okay, ni saya bagi satu contoh lah. Saya bagi satu contoh di mana saya bagi contoh simple. Dia macam soalan nombor 1 tutorial 6, praktikal 6. Tapi tutorial 6 tu dia bagi nilai Z value kat terus kamu. Yang ni kita cuba buat satu-satu dulu. Kita bincang satu je dulu. Okay. Contoh soalan ni. Okay. Okay. Biasanya kalau kita nak buat taburan normal, kita nak cari probability. Dan nilai X macam 50, macam 4, tak ada dalam jadual. Jadi kita kena buat transformation kan dia, kita kena kecilkan nombor itu supaya dia boleh mendapat value dan boleh value itu kita dapat dalam jadual lah. Okay, so kita buat nombor 1 dulu sama-sama. Saya tunjuk dulu macam mana dapat. Okay. Nak tahu kalau dalam soalan tutorial dia memang soalan dia mudah saja. Kalau standard itulah yang ditanya dalam test memang mudah lah kalau tengok pada level ni. Okay. Jadi kita tengok pada normal distribution dulu. Okay, yang saya sebut tadi ciri taburan normal distribution di mana dia ada bagi parameter kita iaitu nilai mean dengan standard deviation ataupun mean ataupun sisihan piawai lah. Jadi you all keluarkan maklumat X taburan normal. Okay, mean adalah 50 dan standard deviation dia adalah 4. Okay, jadi 50 campur 4. Saya tak bagi soalan yang bentuk case lagi. Ini baru general pula Okay. So sekarang ni kita nak cari apakah probability nilai yang duduk antara 44 dengan 55. Jadi 44 dengan 55 ni maksudnya mean lah. Okay. Mana mean nilai antara 44 dengan 55 dan basic kita adalah mean 50. Jadi kita nak tengok probability-nya berapa. Okay. Jadi caranya ialah 44 dengan 55 ni kita tulis dulu duduk antara. Okay. Kita tulis dulu probability. Antara ni maksudnya X duduk tengah-tengah. Maka nombor besar duduk belah kanan. Okay. Dan di sini adalah 44. Okay. 44 kecil pada X kecil. Ini basic. Okay. Jadi kita kena transformasikan dia. Transformasikan dia supaya dia dalam bentuk Z yang boleh baca dalam jadual lah. Ini maksud transformasi yang saya sebut tadi. Bila dia jadi Z, barulah kita boleh baca dalam jadual. Okay. Okay, P. Okay, P. Okay. Jadi macam mana nak tukar 44 jadi nombor yang boleh baca dalam Z? Kita akan guna rumus ni iaitu X tolak dengan mean bahagi dengan sisihan piawai. Okey, ini rumus yang perlu kita ingat. Jadi macam mana dapatnya ialah di mana tulis macam ni. Tulis Okay, tulis sekejap saya takut tak muat sekejap. Okay, so okay, jadi kita tulis dulu rumus 44. 44 itu adalah
adalah X. Alah, hai. Ya. So kita tulis rumus lah. Jangan kira kita tulis dulu X tolak min bagi sisihan piawai. Rumus ni tadi kecil pada Z. Okey. Lepas tu X tolak min bagi sisihan piawai. Okey. So kita gantikan. X ni ialah benda ni lah. 44 dengan 55. Okey. So buat satu-satulah. 44 tolak tolak min tadi. Min tadi adalah 50. Bagi sisihan piawai adalah 4. Kecil pada Z. Okey. Lepas tu sini adalah 55. Tolak 50. Kat kawasan saya hujan tau. Dengan ribut sikit. Okey. So kita settle dulu. 44 tolak 50 bagi 4. Nanti akan dapat negatif 1.5. Lepas tu kecil pada Z. Lepas tu saya buat teruslah. 55 tolak 50 bagi 4. Maksudnya akan dapat 1.25. Yang inilah yang kita akan lukiskan dalam yang akan kita lukiskan. Barulah yang tadi yang baca jadual semua. Jadi bila kita lukis, saya ambil bahagian ni sikit Okey. Jadi dia ada satu negatif, dia ada satu positif. Jadi bila kita lukis, sini adalah 1.25. Dan yang di sini pula ialah negatif 1.5. Okey. Jadi ini yang soalan nak cari kawasan probability ni. Okey. Jadi cara nak dapat probability, baca jadual yang dibagi tadi. Bila positif, dia akan baca daripada 1.25 sampai habis. Kalau negatif, maknanya kita tak nak kawasan negatif, tapi dalam jadual dia bagi nilai negatif ni. Yang ni kita akan baca yang negatif 1.5 dan kurang daripada 1.5. Okey. Jadi jalan penyelesaiannya ialah ambil probability Z kurang pada 1.25 tolak probability Z kurang pada negatif 1.5. Okey. Okey, you all tengok jadual you all. Okey. 1.25 dalam jadual ialah 0.8945 tolak 0.06681. Jadi akan dapat jawapan 0.8275. Okey. So ini jalan penyelesaian dia. Ini jalan penyelesaian dia. Jadi dia kena mahirkan betul-betul nak baca macam mana. Kadang-kadang kena tolak 0.5, kadang-kadang kena tolak dengan 1. Jadi dia depend kepada soalan. Okey. Soalan B seterusnya pula cara tulisnya ialah yang ni pula dia greater than 55 ni. Okay. Jadi cara tulis dia ialah probability X besar pada 55. Okey, saya nak cepat dah ni kan. Okey, 55. Jadi bila kita tukar dan transform dia guna rumus, dia akan jadi 55 ni kita dah buat tadi. Tak apalah. Jadi 1.25. Okey. Yang ni pula jadi probability Z 1.25. Jadi bila kita lukis, ini kawasan 1.25. Sebab dia besar pada 1.25. Jadi nak kawasan ni. Kawasan ni tak dibagi direct dalam apa kata dalam jadual. Dalam jadual dia bagi kawasan ni. Sebab dalam jadual dia bagi kurang pada 1.25.
kita tak nak 1.25 yang kurang, kita nak yang besar pada 1.25. Jadi kita akan buat rumus 1 tolak probability Z kurang pada 1.25. Jadi kita dah baca tadi 1.25 tu tadi kita dapat 0.89435. UR tolakkan dengan 1, UR akan dapat jawapan das dekat sini. Yang ini adalah 0.1056. Okey. So ini adalah nilai nilai yang perlu kamu dapatlah untuk soalan B. Harap fahamlah. Boleh faham tak? Boleh pun. Boleh faham tak? Boleh pun, boleh. Betul ni ya? Ya, betul ya? Okey, sekarang ni pula ialah probability yang duduk antara 52 dan 55. Sama saja. You all buatlah rumus nanti, buat penyelesaian dia. Jadi di sini tulis 52. 52 kecil pada X, kecil pada 55. Okey, so jadi you all buat transform nanti guna rumus yang dekat ni, X tolak min. Bagi saya buat satu-satu. Kalau 52 ni jawapan dia adalah 0.5 kecil pada Z, kecil pada yang ni tadilah yang you ada kira tadi 1.25. Okey, bila transform dalam gambar rajah, ini bentuk dia. Okey, ini dah lain dah pula bentuk dia. Yang ini adalah 1.25. Yang ini adalah nilainya tadi di sini adalah nilainya adalah 0.5. Okay, ini lain pula bentuk dia. Jadi penyelesaian dia untuk dapatkan probability kawasan ini, yang inilah you all buat macam mana. Ambil probability Z kurang pada 1.25 tolak, okey, tolak probability Z kurang pada 0.5. Okey, jadi bila dah baca jadual tadi, you all dah dapat tadi dah tadi. Yang tadi tetap juga 0.8943, 0.8943. Tolakkan dalam jadual tadi 0.5 baca yang positif ya. 0.5 baca yang positif dalam jadual normal akan dapat 0.69146. So dapat jawapan dia ialah 0.2028 ini. Ini saya bagi contoh lah ya. Ini saya bagi contoh. Supaya nanti mudah faham lah. Harap faham lah penerangan saya cara baca jadual. Okey. Ini cara baca jadual. Nanti ada pelbagai bentuk soalan ya. Okey. Seterusnya ialah, yang inilah contoh basic soalan. Yang ini adalah contoh basic soalan. Yang memang soalan akan tanya style dia macam ni lah ya. Recent ya. Okey, tak apalah saya buat mudah je. Okey. Sekarang ni dalam soalan ini dia beritahu dia mesti akan bagi nilai mean dan juga nilai standard deviation. So mean dia ialah 490, standard deviation dia adalah 90. Jadi ni tak ada masalah pun. Yang ni dia kata less than 430. Jadi cara tulis dia P sama lah macam tadi tu. X kurang pada 4
430. Okey. 430. Jadi cara tulis dia ialah probability Z guna rumus tadi 430 tolak min. Min tadi 490. Ni saya buat mudah lah sebab dah ajar tadi kan. 490 bahagi dengan 90. Okey. Jadi bila dah buat rumus semua, jadi kamu ada buat dah tu, kamu dapat probability Z kurang pada mana tadi ya? Sekejap. Jadi kamu akan dapat negatif 0.67. So dalam bila kita lukis, ini adalah negatif 0.67. Maka yang ini baca terus daripada jadual yang negatif dan kamu akan dapat jawapan dia adalah 0.25143. Okey. So ini adalah contoh lah. Yang lain pun you all boleh kira lah. You all boleh kira lah. You all boleh buat macam biasa. Ini duduk antara probability X ini 30 kecil pada X dan ini adalah 490. You all buatlah transformasi, kecilkan nilai ni, baca jadual, nanti you all lukis gambar rajah and then cari probability. Okay. Ribut dah tu. Ribut dah kawasan saya. Okay ya. Jadi ini adalah C pun sama. Okay, probability. Okay, yang ni pun duduk 430. Kecil pada Z. Dia kecil X dulu. Yang ni adalah 600. Nanti you all kecilkan lah nilai-nilai tu. And then carikan probability macam biasa. Yang ni pun sama. Yang ni duduk 500 antara 600. Okay, so ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh. So kita pergi terus kepada soalan tutorial lah. Soalan tutorial. You all nak tahu tutorial kan? Najak tutorial. Okay. So ini adalah soalan tutorial. Okay. Okay, saya you dah buat belum? Okay, dah buat belum? Tak buat Okay, tak apa. Okay. So ini adalah soalan tutorial. Okay. Yang ni. Okay. Okay, tengok sini ya. Okay. Saya buat terus A ya. A, probability Z kurang daripada 2.4. Okay, saya buat A kat sini ya. So gambar rajah A ni ialah macam ni. So dia 2.4. So ini kawasan yang dia nak. Okay, ini kawasan yang dia nak. Okay. Jadi bila dia kurang pada 2.4, bermaksud dia tak ada masalah, dia boleh baca terus direct daripada jadual, ambil dekat jadual yang positif. Ambil jadual yang positif tadi. Okay. Jadi kalau kat sini jawapannya ialah kalau 2.4, kalau siapa nak buat boleh tengoklah kalau saya salah ya. Ini jawapannya ialah 0.9918. Cuba tengok jadual betul tak? Saya malah nak tukar-tukar slide. Tukar-tukar. So ini kamu akan dapat nilai lah 0.9918. Okay. Soalan B pula macam mana bentuk gambar rajah dia. Okay. Soalan B bentuk dia macam ni. Sekejap Soalan B bentuk dia macam ni. Okay. Dia ada negatif, dia ada positif. So, di sini ialah negatif 1.5. Ni adalah 2.2. Sebab dia ada negatif positif. Maka gambar rajah dia yang loriknya ada kawasan ni yang kita nak probability lah. Okay. Jadi, jalan penyelesaiannya ambil probability Z kurang pada 2.2 tolak probability
Z kurang pada 1.5 letak negatif sebab dia baca yang negatif. Jadi baca terus jadual 2.2 yang positif dan kita akan tolak yang negatif 1.5, direct baca dalam jadual Z yang negatif. Maka ya, Kan ke simbol yang B tu kan dia ada kurang atau sama dengan kan? Ke kita tak, dia tak ada, dia simbol tak ada masalah. Kita abaikan je. Tak ada masalah sebab dia adalah bentuk selanjar. Okay, dia tak ada discrete, ya. Okey. So dia tak jadi apa-apa persoalan pun tentang simbol ni. Jadi 2.2 ni ialah baca terus daripada jadual. Kalau saya tak tulis tu, you all tulislah ya. Kalau Z kurang pada 2.2 dalam jadual ialah 0.986610. Dalam jadual 1.5 itu ialah 0.6681. Okay. So you all tolaklah nilai ni. Maka bila tolak nilai ni akan dapat 0.918. Saya rasa you all buat dah kot. Buat belum ni? Buat tak? Buat tak? Saya tak buat lagi. Cang buat? Sudah. Cang. Sudah. Maknanya dia tahu buat lah. Okay, C. Semak je lah ya. Okay, C. Okay. C, bila C, bentuk dia macam ni. Jadi dia akan dapat nilainya, bentuk dia macam ni pula C ya, bentuk dia macam ni. Dia ada duduk tengah-tengah antara positif ni. Di mana dia ada 2.3 dan dia ada 0.6. Okey. Yang ini pula jalan penyelesaian ni macam mana? Tulis probability Z kurang pada 2.3 tolak probability Z kurang pada 0.6. Baca yang semua side positif dalam taburan normal ya. So 2.3 ni ialah 0.98928. Macam kalau saya salah tengok ni tolong beritahu ya. Kadang-kadang baca jadual malam-malam dirabun sikit. Okey. 0.72575 ya dalam jadual. Okey, so bila kita tolakkan jawapan lastnya semua orang mesti dapat 0.2635. Alright. Okey. Okey, saya bagi dah semua ni. Okey, D. D besar pada 1.8. Okey, saya buat kat sini dah jawapan D. Gambar rajahnya macam ni, taburan normal. 1.8. Ada siapa yang tak faham lagi tak saya lukis lurik macam ni? Ni besar pada 1.8. Dalam table dia tak bagi nilai ni, dia bagi kawasan ni. Jadi kita tak nak kawasan ni tapi dia bagi dalam jadual. Jadi kita balikkan. Jadi sebab kawasan keseluruhan adalah 1. Jadi 1 tolak kawasan yang tak lorik itu namanya ialah kurang pada 1.8. Jadi baca dalam jadual je 1.8 tu 1 tolak 1.8 di mana 0.96407. Jadual ni mengikut pada yang jenis ni dia punya angka sampai 5 digit tau belakang. Kalau kita guna jadual satu lagi dia cuma 4 je. Jadi di sini adalah 0.0593. Okey, boleh faham jelas tak nombor 1? Jelas 1? Okey ya. Okey. Soalan nombor 2 sama, tetapi kita tak cari lagi dalam jadual sebab ada X ni. Kita kena transformkan dia supaya menjadi Z. Macam mana nak transform jadi Z? Saya ulang balik, kita guna rumus transformasi iaitu X tolak min
bahagi sisi hampir awal. Ini je rumus kena ingat dalam bab ni. Jadi kita ubah dulu. Okey, jadi P ni, okey, yang A ni kita tukar dia jadi Z dulu. Di mana 12.1 tolak min. Min ni dah bagi kat sini 10. Ini tak jelas kan, 10. Dibahagikan dengan sisi hampir awalnya adalah 2. Jadi, P, bila kita dah buat jalan penyelesaian, Z kurang pada 12.1 tolak 10. 12.1 tolak 10 bagi 2. Kamu akan dapat 1.05. Okey. Macam mana gambar rajah dia? Ini positif kan? Ini kosong. Ini 1.05. Dia nak kawasan sampai habis ni. Ini tak ada masalah. Baca terus daripada jadual. Bila baca terus daripada jadual, dapat 0.85 314. Okay, ini B pula. Sama juga probability. Buat je. Z sebab terus direct lah. So 9.2 tolak 10 bagi 2. Tolak semua. Z besar pada negatif 0.4. Okay. Okay. So, di sini adalah negatif 0.4. Okay. Dia nak besar pada ni. Okay. So, macam mana nak buat soalan B ni? B ni pula senang je. 1 tolak probability yang dalam jadual bagi kawasan Z yang kurang pada negatif 0.4. Jadi 1 tolak, baca dalam jadual 0.4 itu 0.34458. Jadi 0.65. Alright. Okay, lepas tu pula kita tengok dekat sini. Duduk antara. Jadi saya terus duduk sini 8.4 kecil pada X kecil pada 10.3. Jadi dekat sini kita akan tengok jawapan last lah saya bagi ya. Lepas kita kira tu, you akan dapat negatif 0.8 kecil pada Z kecil pada 0.15. Okay. So, bila you all lukis, dia duduk di sini. Dia duduk antara ni. So, 0.15 dengan negatif 0.8. Jadi macam biasa, probability Z kurang pada 0.15. Okay, tolak probability Z kurang pada negatif 0.8. Jadi saya buat jalan teruslah. Dah tolak semua tu. Dan kamu dapat 0.3477. Allahu Akbar. 3477. Sebelah balik ya. 0.3477. Kosong 0.3477. Boleh faham ke tidak setakat ni? Boleh tak? Boleh ya? Okey. Okey. Nombor 3. Nombor 3. Okey, nombor 3 pun soalan senang je.
Jadi kalau kita nak tahu semula balik soalan ini taburan normal, dalam soalan itu nanti kan dalam final exam you all dah ada banyak taburan. Dulu you all dah baca Poisson, dulu you all dah belajar binomial. Jadi you kena ingat parameter-parameter binomial and dengan P, Poisson purata saja. Jadi normal, dia ada 3 je dalam exam biasanya. Binomial, Poisson dengan normal. Normal tak kira lah macam mana bentuk soalan pun dalam maklumat tu dia ada bagi mean, dia ada bagi standard deviation. Lepas tu soalan dia suruh cari probability yang terlibat. Jadi di sini ada perkataan more than 100. Jadi bila kita dah dapat soalan ni, kita keluarkan maklumat di mana soalan nombor 3 ni X dia bertaburan normal. Mean dia adalah 90 dengan standard deviation dia adalah 10. Okey, jadi soalan yang dia nak ialah besar daripada 100. Ini cara tulis dia. Jadi soalan nak di sini ialah probability X besar pada 100. Okey. Jadi buat penyelesaian dia, tulis dulu rumus Z X tolak min bahagi sisihan piawai. Jadi probability Z besar X di sini ialah 100 tolak min 90 lepas tu bahagikan dengan 10. Okey. Lepas tu dapat probability Z besar pada 1. Bila kita lukis, sini adalah 1. So ini kawasan kita nak. Jadi tak boleh baca terus dalam jadual. Sebab dalam jadual bagi kawasan ini sahaja. Jadi semua probability adalah 1. Jadi 1 tolak kawasan Z yang kurang pada 1. Iaitu kawasan yang putih lah ya. Di 1 tolak yang kawasan Z kurang pada 1 tu. Boleh baca dekat jadual normal yang positif. Jadi kalau kurang daripada 1 tu, kalau dalam jadual 0.884 134 okey. Sama dengan akan dapat 0.1587. Okay, settle nombor 3. Tu je, tak susah pun kan. Okey, 4 pun sama. Soalan nombor 4 ni, nak tengok, still baca je. Ada maklumat mean, ada maklumat standard deviation, dan soalan-soalan dia ada bagi ABC. So, ini soalan dia. Jadi, buatlah dalam biasa. Probability X, sebab dia antara. Mesti simbol. Bila soalan antara, tak kisah nak letak kalau dia kata hingga contoh 100 hingga 1400. Kalau hingga maksudnya ada simbol bawah ni lah. Tapi bila baca normal dia tak jadi efek pun dalam pembacaan tu. Jadi dekat sini kita akan baca 1000 letak sini. Ini adalah 1400. Okey. So letakkan rumus lah. Ni saya ringkaskan lah. So 1000 tolak min dia adalah berapa ya? Min adalah 845. Lepas tu bagi sisihan piawai ialah 270 kecil pada Z kecil pada ini 1400 tolak 845 bahagi 270. Settlekan semua, dapat nilai di sini. Mana tadi 4B. 4B, okey. 750 4B ni. 4A, okey, 4A. Ini akan dapat 0.57 kecil pada Z dan ini adalah kecil pada 2.06. Okey.
buat dalam bentuk normal sebab biasa kita kena lukis sebab nak faham kan. Okey, so ini pula dua-dua positif, ya kan? Jadi dia ada sebahagian sajalah di belah kanan je lah gambar hajah dia. Okey, gambar normal tu. Okey. So ini adalah biasa nombor besar duduk belah kanan lah 2.06 dengan 0.57. Okey. Jadi penyelesaiannya ialah Z kurang pada 2.06 tolak probability Z kurang pada 0.57. Yang ini direct terus baca dalam taburan normal. Baca dalam taburan normal. And then ambil terus nilai itulah 4A. Kalau 2.06 ni dia akan dapat 0.98 tolak 0.71566. Okey. Dan you all akan dapat jawapan kat sini ialah 0.26 464. Okey. So ini untuk jawapan untuk A. Okey. Untuk B tak ada masalah pun 250 or more. Or more. Okey. Or more 750. Pun sama, buat dalam rumus dulu, tukar dia jadi Z, ganti je 750 untuk X, tolak min tadi berapa? Min dia adalah 845 bagi dengan 270. Ini probability ni more Z besar pada negatif 0.35. Okey, lukiskan besar pada negatif 0.35. Ni negatif 0.35 duduk sini. Jadi bila ada negatif maknanya kita akan baca taburan Z jadual yang negatif. Okey. Tetapi dalam jadual tu dia bagi dekat sini. Kita tak nak yang ni, kita nak kawasan yang selebihnya. Jadi 1 tolak probability Z kurang pada negatif 0.35. Jadi baca dalam jadual 1 tolak negatif 0.35 dapat 0.36317. Jadi you all akan dapat 0.63 teruk tulisan ni 6368. Okey. Soalan ni pula dia minta, tak ada apa masalah pun, dia minta percentage. Okay. So bila percentage tukar je lah, dia akan jadi 63.68%. Dia nak jawapan dalam bentuk peratus. Probability 9% lah. Jadi you all transformkan dia dalam bentuk peratus. Okay. Boleh? Kalian faham? Boleh tak? Jelas tak? Jelas tak? Ke saya cakap seorang ni? Online okey? Betul faham? Faham tu dah? Okey kot. Okey kot? Online? Saya okey. Saya tak tahu lah orang lain okey kot. Okey lah. Okey. Okey, saya ajar. Nanti tengok je step saya. Nanti cubalah buat kan. Okey. So soalan nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni pula dia lain sikit. Dia lain sikit di mana? Dari mana soalan ni adalah taburan normal. Ni saya bagilah nanti you all faham lah ya. Taburan normal. Di mana dalam soalan ini dia macam dia nak kita tukar, twistkan maklumat, nak cari nilai yang tak dibagi. Okay, contoh macam ni dalam soalan ni. Dalam soalan ni dia macam ni. Dia ada bagi
Dia ada bagi, dia kata a normal variable X has unknown mean. Mean dia tak bagi, mean. Dia bagi standard deviation. Tapi dia kata probability X ni besar pada 7.5 dan nilai probability dia bagi. Maknanya dia suruh kita cari nilai mean pula. Sebelum ni kita asyik buat X tolak mean bagi C sampai Y. Ni dia ada bagi probability tapi tak bagi mean pula. Jadi saya tunjuk jalan kira, nanti you all cuba faham lah ya. Okey, dalam ni ditulis probability ibarat macam ni. Dia ada bagi probability X besar pada 7.5. Okey, 7.5. Ibarat dia bagi dah kat kamu, nilainya ialah, probabilitinya ialah 0.8023. Okey. Ini dia bagi. Ini maklumat. Dia kalau ikutkan dekat sini nak dapatkan 3.5 kan kita guna X tolak min bahagi sisi ampere Y. Sisi ampere Y dia bagi, X pun dia bagi, cuma min je tak bagi. Okey. Okey. Jadi kita cari, jadi dekat sini kita tengok probability X. Okey, langkahnya ialah kamu cari dalam table mana duduknya 0.8023. So cari dalam taburan normal 0.823 ni ialah berkedudukan probability Z kurang pada 0.85. Okey. Tak apalah, nanti you all buat semula. Okey, so dekat sini, jadi penyelesaiannya X tolak min bagi sisi ampere Y. Dia bagi dekat sini 0.8023. Okey, so dekat sini jadi jawapannya ialah X tolak min sisi ampere Y. Sekejap ya. Jadi probability-nya sini ya. X tolak min (0.85). So kita akan buat penyelesaian secara serentak, macam kita buat Z kecil pada 7.5 tolak min bahagi 2 sama dengan 0.85, maka kita akan dapat nilai min. Nanti you all akan buat darab tu, tambah semua, tolak semua, you akan dapat min ialah 5.8. Nanti you all cubalah buat nanti ya. Saya dah bagi dah step ni. Yang penting cari 0.83 dalam jadual. Dia terbalik macam tu je. Dia bagi probability, dia kita cari yang nilai dekat tepi tu, nilai dia 0.85. Lepas tu kita ubah je dia punya penyelesaian, and last sekali kita akan dapat kita main darab, lepas tu tambah semua tu, kita dapat min adalah nilainya adalah 5.8. Okey. So itu untuk nombor 5. Okey. Nombor 6. Tak faham. Ya. Puan. Ya. Kenapa dia mesti mana satu tolak tu, sebab dia punya sign adalah X more than 7.5, sepatutnya ada 1 minus kan? Tak, ni dia punya jalan penyelesaian dia ialah dia adalah probability. Dia bukan nak cari probability. Dia nak cari nilai min. Probability dah dia bagi. Probability ialah nilainya adalah 0.8023. Kita bukan nak cari probability. Dia bagi dah kat kita probability. Kita cuma nak cari min. Sebab tu tak ada proses tolak-tolak tu. Tak apa. Okey. Sebab soalan ni dia twist sikit je.
dia macam cari persamaan serentak. Sebelum ni macam X tolak min dapat probability. Dapat berapa probability. Sekarang ni dia bagi kita probability, cuma dia tak bagi nilai figure di sini saja. Yang dia bagi kat sini ialah probability. Tapi dia tak bagi nilai value sebelum ni. Kita buat probability Z. Ni contoh tau. Ni besar pada berapa, contoh 0.6. Kita dapat probability. Sekarang ni soalan tu dia bagi probability terus. Jadi kita kena cari Z value tu. Jadi Z value tu kita cari dalam table. Puan, yang min tu saya kira dapat negatif 5.8 lah. Negatif tak apa, biar abaikan tu. Yang penting 5.8. Sebab min tak ada negatif. Alright. Min tiada negatif. Okay. So itu adalah nombor 5. Okay. Min tiada negatif sebab ni duduk tengah-tengah ya. Okay. So dekat sini nombor 5. Okay. Nombor 6. Nombor 6 soalan dia direct juga. Nombor 6 dekat sini dia nak beritahu kita dia lagi advance sikit. Okey, lagi advance sebab apa? Dia still lagi X bertaburan normal di mana min adalah 500 dan standard deviation adalah 100. Lepas tu Ashraf ni dia nak masuk, nak admit universiti dan dia tahu bahawa list score untuk masuk universiti tersebut adalah 70%. Jadi dia pun ambil test. Ambil test ni markah dia, skor dia 585. Jadi kita nak tengok adakah dia mencapai tak target 70% ni. Itu soalan nombor 6. Dan bila jawab soalan nanti kita jawab yes or no, dia admit ke tidak ke universiti tersebut. Okay. Jadi kita tengok dulu dia jalan penyelesaian dia sama saja. Okay, X taburan normal. Okay, X taburan normal. So sini adalah 500. Ini adalah 100. Jadi buat macam biasa. Ini tak ada masalah pun. Ini dia 585 kan. Dia ambil test tu 585. Sekejap. Okey, 585. Okey, tolak 500. Lepas tu bagikan dengan 100. Okay. So you all tolak-tolak tu dapat probability yang ni adalah Z kurang pada 0.85. Okay. Okay, so sekarang ni settle semua 0.85, maka dia adalah nilainya sini adalah 0.85. Okay. Jadi yang ni tak ada masalah, terus baca terus jadual 0.80234. Jadi dia lebih kurang 80% dia dah lulus skor tersebut. So markah dia dah melebihi 70%. Jadi dia admit ke tidak ke universiti tersebut? Jawapannya yes or no? Jawapannya adalah yes lah kan. Sebab markah yang dia dapat tu melebihi 70%. Okay. Ini soalan dia pusing sikit jugalah. Dia nak menggunakan aplikasi, soalan application sedikit. Okay. Okay. Kenapa ya? Okay, seterusnya. Lain tak ada tadi. Okay. So, last sekali ialah soalan nombor 7. So, saya rasa tak ada masalah pun. Nombor 7, sama sahaja. Direct je. X taburan normal. 70 dengan 10. Puan. Yang ni dan 80. Ya. Puan, soalan ni kan ada perubahan sikit. Mana? Lecturer cakap dia nak kita pakai N sama dengan 100 dengan P sama dengan 0.2. Nombor berapa? 0.2? Ya, maksudnya
Kalau guna N Tak dengan P, faham. maksudnya tak, kalau guna soalan ni 7 ni lah betul lah. Kalau dia Tak nak, faham. saya rasa kalau tak, dia nak kita guna binomial approximation. Apa macam? Ah, Is betul tak? Macam ni ya, puan, teruskan terus. Saya dengar. apa tu, Prof kata soalan ni tak Okey, dia nombor cuma 7 tu dia suruh ubah mana? bukan ubah, dia cuma suruh tambah maklumat data. Guna Maksudnya binomial? N sama dengan 100 dan P sama dengan 0.2 pada soalan Oh, dia tu. probability Saya dengan tak tahu ada perubahan. 7, okey. Dekat mana ni? Cuba. Tak, dia cuba tambahan apa tu, nilai. Tambah. Given value. Tambahan soalan tu kena tambah. Given value N sama dengan 100 dan P sama dengan 0.2 pada soalan tu. Tambahan apa tu, Chong? Tambahan soalan N dia. sama dengan 100, P sama 0.2. Terus ni lain. Lain saya ke? Saya tak, sorry. Saya memang tak clear pun suara, tak dengar. Tak apa, Sekejap, saya I WhatsApp. Okay. Oh. Jadi ada soalan lain lah. Sama je soalan sebenarnya, dia just nak tambah data kita- je. Sekejap ya. Sebut je lain. Saya tak dengar pun. Ada dah send dalam WhatsApp dah. Macam mana ya? Boleh tak? Ada yang buat dalam bentuk, ada yang dalam ayat tak? Cuba hantar kat WhatsApp saya sekejap. Apa benda ni? You tunggu sekejap. Okey, saya snap sekejap ah. Ini tak ada ayat kan sebenarnya. Dia bagi je macam tu kan. Ayat dia masih sama, cuma tambahan. Line saya teruk ke? Saya tak dengar. Line saya teruk ke? Okey. Okey. Nombor 7 nak apa? Saya tak dengar betul. Dia putus-putus. You tengok WhatsApp. Tengah WhatsApp. Okey, sekejap saya buka WhatsApp. Okey. Sekejap. Is. Ya. You punya nombor 5 dapat berapa? Nombor 5. 58 lah. You dapat 58? Min. 58 ha. Oh, okey. Apa saya dapat lain ni? You tengok tu apa 0.8 ni tempat lain refer table. 0.8 tu refer table. Jadi 0.85. Kelas saya tertinggal ke? Nombor 7 tu boleh beritahu saya apa benda sebenarnya? Saya sebenarnya tak dengar lah tu. Nombor 7 tu, cuba baca soalan saya. Dia tambah kat mana tu? Puan. Puan dengar tak suara saya? Puan? Ya, line tak apa-apa. Jelas, cuba beritahu saya. Nombor 7 tu nak apa? Sekejap Puan, saya voice message kat Puan. Soalan 7 tu, kalau dia nak kita guna N dengan P.
Dengar tak? Jom, baik kau snap soalan dari Google Form. Notuh Ah, Google itulah. Form. Baik-baik snap dekat saya. Sepatutnya beritahu awal tadi. Saya tak tahu pun ya. Sekejap. Yang ada tambahan data. Dia tak ada beritahu soalan lain. Cuma dalam soalan tu dibagi tambahan data sahaja. Dibagi N sama dengan 100 P 0.2. Itu yang kami nak tanya puan tu. Cuma saya lupa nak beritahu puan ada perubahan sikit dalam soalan tu. Okey. Dengar dah. Okey Jadi dalam soalan ini ada tambahan Tengok dalam WhatsApp. aduh. Teruknya lelaki ya. Aduh. Kejap Kenapa dekat ujung-ujung? Oh, okey. Okey. Yang ni nanti saya buka balik. Saya bagi hari Rabu lah setelah nombor 7 sebab dia guna, saya kadang-kadang dulu lupa lama sangat. Tapi ini adalah dia gunakan penghampiran binomial nama dia. Penghampiran sebab dia guna situ penghampiran binomial. Okey, nanti sebab dia punya N tu terlalu besar. Bila N terlalu besar, dia buat kepada soalan binomial pergi kepada taburan normal. Di mana N darab P. Tak apalah, yang ni saya nak confirm nanti saya ajarlah hari Rabu boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh lah, hari Rabu lah saya ajar yang ni. Yang ni maknanya penghampiran, takut salah ajar kan. Jadi saya tengok dululah, saya buat revision saya dulu. Saya tengok dulu. Boleh? Okey. Boleh. Dengar tak? Saya punya? Dengar. Saya punya Jom, yang hang practical type tu opening. kena tambahkan dengan P tu. Siapa panggil saya? Tak dengar lah. I tanya, dia cakap dekat situ yang 7, 8, 9 punya question tu tak payah tambahkan, cuma tambah dalam practical tu 6 sahaja kan, question number 7, betul tak? Ya betul. Dia Nombor 7 maksud saja. dia soalan 7 je ada tambah. 8, 9 tak ada. Tak, soalan semua ada sampai 7 je kan? Ya. Soalan 7 je. Tak apa, nanti saya akan buat saya akan buat saya punya dulu. Tak, saya punya dalam saya punya ni dah saya rasa line saya problem ke apa saya tak tahulah. Dia terus jadi macam ni. Okey. Tak tahu buat punya ni macam ni. Okey. Lepas tu okey, nombor 7 saya confirmkan, saya senang je, takut saya salah ajar, saya lupa. Tapi itu adalah penghampiran lah. Okey, jadi pada hari Rabu ni saya akan settlekan tutorial 7 dengan saya ajar praktikal 6 nombor 7 yang penghampiran tu. Boleh tak? Alright. Ya. Biar saya biar saya buat betul-betul proper lah, nota ke apa sikit lah. Steve dan semua, hari Rabu nanti mungkin kita start kelas lewat sikit sebab saya balik kerja dah pukul 9 sampai rumah dah 9.30. Pukul 10 boleh? Oh, baiklah. Sorry Tak sebab apa, kelas takut tu, nanti online okey ke? Tak, saya okey je lah, tak apa. Okey. So hari Rabu kita buat pukul 10 lah ya. Hari ni saya rasa tak boleh lah kot ni hari ni. Malam kan dah.
Okay, besok tak apalah, hari Rabu saya prepare untuk mudahkan. Saya akan buat, saya tulis terus jawapan dan saya presentkan terus kat you all lah, senang. Saya tak tulis dah untuk cepatkan kelas. Okay, hari Rabu. Alright? Okay. Boleh. Okay, so sampai itu saja untuk hari ini. Hopefully you all faham lah untuk praktikal 6 ya. Okay Puan, terima kasih. Okay, Terima kasih. okay, bye semua. Jumpa Alright. lagi lah ya. Thank you. Sebab memang saya rasa hujan kot line saya. Okay, 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 bye. Bye. Okay.